Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam rancangan Fokus Berita yang disiarkan melalui TV Selangor yang dapat anda ikuti melalui www.tbsnews.net. Saudara, pembicaraan berhubung kes Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berlangsung dan akan ditentukan keputusannya pada 9 Januari ini. Dan bersama-sama saya kali ini ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu tetamu khas kita yang akan bersama kita dari sepanjang sesi Fokus Berita ini. Dan saya juga akan ditemani oleh saudara Syahridan Mahathira. Saudara, soalan yang sering bermain di minda kita ialah apakah keputusan berhubung 9 Januari ini akan memihak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan di studio kita mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi datang bersama kita dalam jam kita. Datuk Seri, berdasarkan kronologi kes-kes yang ada, ramai berpandangan bahawa apapun kebenarannya, keputusan mahkamah tetap tidak akan memihak kepada Datuk Seri. Apa pandangan Datuk Seri? Kita mampu mendoakan yang sebaiknya bahawa akhirnya yang menentukan ialah kuasa Allah SWT. Tapi kita juga tahu bahawa kita berdepan dengan sistem yang buruk, yang zalim, yang mengenepikan hukum, dan kita lalui sudah lama, bukan saja dalam kes Anwar, kes Albani, kes Teo Beng Hock dan pelbagai yang lain. Jadi yang sering menjadikan bahan lucuan di kalangan rakyat ialah curi jeans hukum penjara 6 bulan, curi shampoo hukum penjara 2 tahun, penjana yang rasuah besar hukumnya ringan. Tapi kalau di kalangan yang bukan sealiran dengan mereka, kalau tidak bersalah pun didakwa, direkayasa atau reka cipta bahan bukti, kemudian kalau tak bersalah dihukum. Saya lalui ini dahulu dan saya insya-Allah, walaupun kita berdoa sebaiknya, kita harus saya bincang dengan Azizah, dengan keluarga, bahawa kita akan berdepan kalau diputuskan penjara ataupun penjara dengan ikat jamin ataupun dia bebas, dia tidak harus melemahkan semangat kita untuk berjuang membawa perubahan dalam negara kita. Datuk Seri juga merupakan pengikat, selama ini jadi pengikat antara DAP dan PAS dalam Pakatan Rakyat. Apakah dengan ketiadaan Datuk Seri, sekiranya Datuk Seri di penjara, kesan ini akan timbul kepada kesinambungan Pakatan Rakyat, khususnya keakraban yang sedia terjadi antara PAS dan Pakatan Rakyat termasuk DAP? Yang mengikat itu cita-cita perjuangan, yang mengikat itu dasar. Seorang Anwar itu hanya pemangkin sedikit. Apa dia dasar? Cukuplah dengan keangkuhan kuasa dan kezaliman. Mari kita robah kembali kepada prinsip perlembagaan, memartabatkan Islam sebagai agama persekutuan melalui penghayatannya, pengukuhan mahkamah syariahnya, sementara menghormati prinsip agama lain yang dianuti oleh masyarakat berbilang agama dan kaum. Bahasa Melayu dia harus dimartabatkan, tidak seperti mana sekarang, kerana dari segi arus pengukuhan, pemantapan dan mutu penguasaan bahasa, kita masih dianggap lemah. Ekonomi masyarakat Melayu, hak keseimbangan Melayu dan Bumi Putra, jangan dijadikan alasan untuk memperkayakan keluarga, pemimpin dan kroni mereka. Agihkan kepada ramai. Di samping usaha untuk mengangkat martabat kedudukan ekonomi semua kaum. Dan kedudukan Raja-Raja Melayu, saya ulang, kerana ada kecenderungan pihak UMNO seolah-olah kita ini tidak mendukung institusi. Saya percaya Raja-Raja juga telah membaca kenyataan dasar kita untuk boleh menepis serangan politik murahan ini. Bagi saya ini prinsip yang dimeteraikan. Apakah ia akan menjadi longgar seandainya Anwar di penjara? Saya tidak percaya begitu. Sebab hal ini telah ditandatangani oleh pemimpin ketiga-tiga parti
perundingan tentang strategi pilihan raya sudah di peringkat akhir. Pembahagian kerusi sudah hampir selesai. Jadi insya-Allah kita akan maju dan dengan izin Allah SWT mencipta perubahan disebut Malaysia Spring berdasar pengalaman rakan-rakan kita di dunia Arab, dan kita dapat menawan Putrajaya. Tapi kebiasaannya ialah Datuk Seri sendiri dah menjadi seolah-olah the face of Pakatan Rakyat, dan Datuk Seri juga macam menjadi de facto ketua dan mengetuai jentera pilihan raya ni. Macam mana kalau misal Datuk Seri dipenjarakan, kan, adakah ia akan mengakibatkan yang jentera itu tidak berjalan dengan lancar atau selancar yang mungkin lah? Jentera ini dikenali oleh pimpinan ketiga parti di peringkat pengarah pilihan raya, Saudara Azmin, Anthony Loke, Dr. Hatta Ramli. Sekretariatnya dikendalikan oleh wakil-wakil tiga parti. Jadi walaupun ada sedikit gambaran seolah-olah saya itu memainkan peranan yang besar, sebenarnya ia satu usaha rangkaian pimpinan pasukan bekerja sebagai satu pasukan. Dan sebab itu saya lebih yakin. Kita kena tahu juga bahawa kes yang saya hadapi ini bukan baru, sudah hampir 3 tahun. Jadi kita sejak didakwa, kita dah menjangka mainan kotor pimpinan UMNO ini untuk dengan muslihat mereka untuk melemahkan pakatan. Maka oleh demikian kita memulakan beberapa langkah dan membuat persiapan menjangkakan ini, dan dengan ini hal ini alhamdulillah sudah hampir selesai. Maknanya saya tidak katakan bahawa saya patut ditiadakan, ya, kerana kalau tidak di penjara mungkin kemalangan, mungkin ada pengkhianatan yang lain yang boleh dilakukan, tetapi ia tidak boleh menjejaskan, ya, kepentingan negara, masa depan umat di negara kita. Datuk Seri mungkin melihat faktor kebangkitan rakyat, kesedaran kebangkitan rakyat bermula pada 1999 selepas Datuk Seri dipenjarakan. Apakah momentum itu Datuk Seri rasakan bahawa momentum ini akan bergerak sekiranya keputusan yang sama berlaku kepada Datuk Seri terhadap kebangkitan rakyat? Lebih dari itu sebab tahap kesedaran rakyat jauh meningkat. Penyelewengan dan rasuah lebih ketara. Diketahui dahulunya tetapi tidak merebak kerana sudah lebih 10 tahun perkara ini disampaikan. Peristiwa akhir Lembu Kondo, sebelum itu PKFZ, sebelum itu soal Lebuh Raya, kemudian soal Perwaja, kemudian kontrak-kontrak puluh bilion dikuasai oleh beberapa syarikat keluarga. Ini semua menjadi maklumat ramai yang cuba dibendung oleh media dikuasai oleh UMNO Barisan Nasional. Tapi apa yang anehnya, ini yang berlaku di Mesir. Saya selalu sebut, di Mesir kalau sudah baca zaman Mubarak, dia utusan Mesir Mubarak. TV3 Mesir Mubarak. Tetapi keadaan berubah. Dalam keadaan dikongkong begitu rupa, ada cetusan yang menyebabkan rakyat kian sedar. Paling akhir, tindakan kepada mahasiswa. Hanya sekadar berkumpul ratusan orang untuk menuntut supaya akta yang mencengkam kebebasan mereka itu dibatalkan. Untuk itu, apakah wajar mereka dipukul? Anak-anak kita. Apakah itu cara UMNO mengajar untuk menakut rakyat? Dan ini bagi saya satu kesilapan. Jadi kalau dikumpul semua isu ini, walaupun bentuk tindakan mungkin berbeza, tetapi hukuman yang harus dijatuhkan ialah semasa pilihan raya. Hukuman kepada orang yang zalim, takabur, rasuah dan tidak menunjukkan satu sikap yang lebih lunak kepada menghormati hak asasi manusia. Ini
harus diajar dalam pilihan raya akan datang, insyaAllah. Tapi selalunya perkara-perkara begini, hak demokrasi, penyalahgunaan kuasa, selalunya memang ada daripada dulu, tapi ia memerlukan suatu juara atau satu champion lah. Dan saya rasa dalam 20 tahun kebelakangan ini memang Datuk Seri lah menjadi idola tu yang mengenahkan isu-isu ni sampai menjadi mainstream kan ke dalam percakapan perbualan masyarakat. Bagaimana Datuk Seri, bila Datuk Seri tak ada, Datuk Seri rasa adakah kesedaran tu masih akan kuat lagi di mainstream masyarakat? Ya, soal ialah sebenarnya bukan saya seorang, tapi ramai juga yang membawa isu ini dengan cara masing-masing. Tetapi saya hari ini di Kuala Lumpur, tapi di Penang ada yang merasakan isu ini harus diketengahkan. Jadi kalau masa saya di penjara Sungai Buloh, masih ada suara ini dilontarkan atau disuarakan di Kuala Terengganu. Jadi yang kita mahu ialah message, risalah perjuangan itu dinyala, dan obor perjuangan itu dinyalakan. Soal saya di mana itu soal kedua sebenarnya. Dan juga kita harus tahu tiap malam ratusan ceramah diadakan. Saya mungkin hadir untuk 3 ceramah. Jadi yang maknanya peranan rakan-rakan kita, dan sekarang saya lihat di kalangan anak mahasiswa juga sudah kian aktif. Itu suatu perkembangan yang cukup menyenangkan. Tentunya kalau ikut pimpinan UMNO ini akan merosakkan, akan pecah belah negara, akan hilang. Yang rosak, yang curi dan rompak ini kita kenal belaka, bukan anak mahasiswa. Ya. Dan untuk anak mahasiswa pergi ceramah 3 kali itu nak dijadikan sebagai satu perusak negara, itu maknanya pemimpin yang berpenyakit. Datuk Seri melihat kepada senario ini lebih banyak ramai yang menjurus bahawa Datuk Seri akan dipenjara walau apa bentuk keadaan sekalipun, kerana berdasarkan daripada kerana kes melibatkan Datuk Seri adalah kes politik. Ramai yang bersetuju, sama ada penganalisan dari dalam atau luar negara, bersetuju menyatakan Datuk Seri mungkin berkemungkinan besar akan dipenjara. Keadaan ini sekiranya berlaku, bagaimana dengan calon parlimen di Pematang Poh? Yang layak di Pematang Poh itu ratusan orang. Jadi kalau saya dinafikan hak saya, insya-Allah calon keadilan di situ akan menang. Dan itu akan diputuskan oleh parti, dan Azizah masih ada sebagai presiden, akan tentunya mengemukakan nama yang sesuai. Saya tidak fikir itu jadi masalah.